is oxidized kepada oksigen. Yang ni dalam light dependent reaction. Water ni digunakan dalam non-cyclic photophosphorylation. Melalui proses water photolysis, ya, air akan split kan kepada elektron, proton dan juga oksigen. So oksigen akan form lah sebagai byproduct. So water akan oxidize lah kepada oksigen. Oxidize tu maksudnya dia lepaskan hidrogen atom yang masing-masing split lah kepada elektron dan proton. So ini produk. Dua produk of photosynthesis iaitu glukos dan juga oksigen. Right? Glukos terhasil semasa Kelvin cycle. Oksigen ini byproduct ni terhasil semasa light dependent reaction. Specifically semasa non-cyclic photophosphorylation. Ini equation lah yang kamu kena tahu. Okay, ini tak ada apa. Okay. Jadi proses ini berlaku dekat kloroplas lah. Ya, seperti yang kita sedia maklum ya. Okay, proses fotosintesis berlaku pada kloroplas. Okay. Kloroplas ni adalah site for photosynthesis process. Right? Dan kloroplas ini berada mainly pada mesophyll cell lah. Contohnya pada Elodea species cell, pada mesophyll cell of the Elodea. So we can see there are lots of chloroplasts. Ya. Jadi maksudnya fotosintesis berlaku lah. Ya. Okay. Dan gases, okay, the exchange of the gases berlaku dekat stomata lah. Stomata ni dia adalah pores, microscopic pores yang berada pada mesophyll cells. Okay, yang mana pada mesophyll cell tu ada modified mesophyll cell, okay, membentuk gut cell. Jadi apabila kita gut cell form, terbentuknya stomata lah. It is a pore yang akan membenarkan pertukaran gas. Oksigen akan exist to the environment, to the surrounding, while the carbon dioxide akan enters lah, masuk ke dalam cells, then after that masuk ke dalam chloroplast ya, untuk membolehkan Kelvin cycle berlaku. Okay, jadi pertukaran gas itu berlaku dekat mana? Dekat bahagian stomata. Stomata bagi tumbuhan lah, bagi mesophyll, pada bahagian daun, bahagian mesophyll cell tu ada stomata ya. Okay, di gases tu dari situlah. Okay. Lepas tu struktur chloroplast kita dah tengok pun sebelum ni actually. So satu struktur chloroplast tu, so kita tahu chloroplast ni dia adalah double membrane organelle. Yang ni lah dia kan biconvex kan. Biconvex di shape. Dia macam oval macam tu sikit, tapi kita kata biconvex lah ya, biconvex di shape. Lepas tu is a double membrane. Dia adalah organel yang mempunyai dua lapisan membran ya, double membrane. This is a outer membrane. This is a inner membrane. Between of the outer and inner membrane ni sama aja macam mitokondria, iaitu intermembrane space. Right? Lepas tu inner membrane surround the fluid known as stroma. Stroma. Jangan confuse dengan stomata tau. Stomata liang. Stroma ni fluid yang berada di dalam chloroplast. Okay, stroma. Stroma ni macam matrix. So kandungan stroma dia ada own DNA, dia ada ribosom, ya, dia ada enzim, okay, dia ada granules, starch granules, okay. Itu tambahan lah. Kalau kata matrix, dia ada enzim, own DNA, ribosom, kan. Okay. Lepas tu pada stroma kita boleh nampak ada tilakat membran. Tilakat membran, so tilakat membran ni yang tag together membentuk granum.
Jadi kita boleh nampak ada beberapa tingkat lah tilakot membran. Kalau banyak tingkat tu grana. Kalau satu tingkat granum. Lepas tu granum dengan granum ni dihubungkan oleh intergrana lamella. So yang ni yang satu keping tu adalah tilakot membran. Ini macam refresh balik dah. Kita dah bincang dah pun sebelum ni. So kalau satu step ni is a granum. Kalau kata dua grana, ini adalah intergranal lamella. Intergranal lamella itu struktur bagi chloroplast. Okey, dan pada chloroplast, dua tempat penting untuk proses fotosintesis adalah tilakot membran. Yang ni dan stroma. Jadi pada tilakot membran, stage pertama akan berlakulah iaitu stage light dependent reaction. Dekat sini light dependent reaction berlaku. Kalau dekat stroma ni, ini Kelvin cycle lah. Kelvin cycle akan berlaku. Kelvin cycle is a light independent reaction. Okay, location kena tahu dulu lah. So yang itu. So yang ni tak ada apalah, kamu baca sendirilah nah. Itu structure dia je. Lepas tu pada tilakot membran tu dia ada the photosynthetic pigment ya pada tilakot membran. Macam dekat sini ni, dekat tilakot membran ni. Okay, tilakot membran mengandungi photosynthetic pigment iaitu klorofil ya. Contohnya klorofil lah contoh dia. Okay, dan photosynthetic pigment ini fungsinya adalah untuk trap the light energy. Fungsi dia adalah untuk memerangkaplah ataupun menyerap tenaga cahaya. Right? Okay. Jadi tilakot pada photosynthetic pigment ini organize into the photosystem. So apa dia photosystem? Refresh balik. Photosystem ni adalah light gathering antenna complex. Dia macam satu kumpulan lah. Cikgu beritahu sebelum ni. Ya. Okay. Jadi dia membentuk dua photosystem. Dia ada dua jenis photosystem iaitu photosystem 1 dan photosystem 2. How to identify the photosystem 1 and photosystem 2 ni? Hanya melihat kepada reaction center. Okay, kalau photosystem 1, reaction centernya adalah P700. Kalau photosystem 2, reaction centernya adalah P680. Ini refresh balik je. Ingat balik je. Okay, itu untuk nak membezakanlah antara photosystem 1 dan photosystem 2. Jangan tertukar je ya. P700 reaction center bagi photosystem 1. P680 adalah reaction center bagi photosystem 2. Right? Okay. So, yang mana photosystem ini terlibat dalam light dependent reaction lah. Dalam tindak balas bergantung kepada cahaya lah. Yang pertama. Okay, jadi fotosintesis ni dia ada dua stages. Dia ada dua peringkat pertama light dependent reaction yang kita dah lihat dalam amali pun. Yang kamu dah buat discussion dalam lab report kamu tu. Itulah light dependent reaction. So yang mana light dependent reaction ini berlaku di tilakot membran, dan light dependent reaction ini melibatkan light energy is converted to the chemical energy dalam bentuk NADPH and ATP. Okay, ni yang kita dah lihat dah. Okay, jadi produknya adalah NADPH dan ATP. Di samping byproduct oksigen. Di samping oksigen. Right? Okay, yang mana light dependent reaction ini
melibatkan non-cyclic photophosphorylation dan juga cyclic photophosphorylation. So kita dah tengok dah ya. Stage yang kedua adalah light independent reaction. Dia ada dua stage kan, photosynthesis ni ada dua stage. Light dependent reaction pertama, yang kedua light independent reaction. Yang ni kamu kena state. So light independent reaction also known as Kelvin cycle. Kita Kelvin. Itu dikenali sebagai Kelvin cycle. T huruf besar ya. Kelvin cycle. So apa di Kelvin cycle ni? So, Kelvin cycle ini adalah proses ataupun kitar yang akan fix kan. Dia akan convert ataupun fix the carbon dioxide ataupun proses conversion of carbon dioxide to sugar, to glucose. Carbon dioxide akan ditukarkan kepada gula. Dia akan diikatlah menjadi gula dengan menggunakan ATP dan NADPH yang telah dihasilkan dalam light dependent reaction. So ATP and NADPH ni datang dari mana? Kita light Kelvin cycle perlukan ATP and NADPH. So ATP and NADPH ni yang telah dihasilkan dalam stage sebelumnya lah, dalam light dependent reaction. Jadi proses ni adalah untuk ikat carbon dioxide menjadi gula, menjadi sugar, iaitu menjadi glukos. Hasilkan glukos lah. Okay. Sini gambar, tak ada apa lah gambar tu. Ni gambar yang tadi tu, cikgu dah lukis dah pun. Okay, make sure kamu boleh kenal pastilah struktur bagi chloroplast. Boleh kenal pasti ya. Okay. Jadi ini light dependent, kita dah bincang pun ya. Okay. Berlaku di telakot membran. Okay, apa dia light dependent? Light energy is converted to the chemical energy. Apa dia chemical energy tu? ATP and NADPH. Okay. Jadi melibatkan photoactivation of photosystem 1 and photosystem 2. Okay. Lepas tu dia ada dua lah, involve non-cyclic dengan cyclic photophosphorylation. Jadi also dalam light dependent reaction ni melibatkan photolysis of water. Water photolysis yang berlaku waktu non-cyclic photophosphorylation. Okay. Jadi yang kita dah tengok pun lah sebelum ni. Jadi kamu nampak ada dua kan? Okay. Non-cyclic photophosphorylation ni adalah electron, the non-cyclic electron flow. Maksudnya elektron tidak berkitar lah. Pengaliran elektron tu tidak berkitar. Tidak berkitar maksudnya end up elektron akan diterima oleh NADP+ menjadi NADPH. NADP+ adalah final electron acceptor dalam non-cyclic photophosphorylation ni. Okay. So ini non-cyclic. So non-cyclic photophosphorylation ni menghasilkan ATP dan juga NADPH di samping oksigen sebagai byproduct. Okay. So ini adalah proses non-cyclic photophosphorylation. So kamu boleh nampak lah gambar ni. So yang kita dah bincang lah, cikgu check ya. Kita go through saja. Okay, jadi yang mana dia bermula dekat photosystem 2, photosystem 2, photosystem 1. Non-cyclic memerlukan dua-dua photosystem lah, compare with the cyclic yang hanya melibatkan photosystem 1 sahaja. Lepas tu produk bagi cyclic hanyalah ATP sahaja. Tak ada NADPH yang dihasilkan. Nampak kan beza dia? Kalau cyclic photophosphorylation, elektron itu berkitar. Dia tak habis. Dia akan end up, dia akan pergi balik ke reaction center P700. Lepas tu dia akan berulang-ulang lah bergerak
untuk menghasilkan ATP, untuk penghasilan ATP tu. Berbeza dengan non-cyclic. Okay, non-cyclic ni elektron end up diterima oleh NADP+. Jadi elektron yang hilang itu datangnya daripada mana? Daripada water photolysis. Kalau hilang nak ganti balik, kena air dipecahkan. Baru ada elektron lah untuk diganti balik pada reaction center P680 ya. Okay, jadi proses the non-cyclic photophosphorylation ini dia melibatkan light energy diserap lah. Light energy is absorbed by the photosystem. Ya, jadi kalau kata untuk non-cyclic ni kita tengok photosystem 2 dululah. So light energy is absorbed by photosystem 2. Okay, and then light energy tu akan dipindahkan lah daripada satu pigment kepada satu pigment pada photosystem 2 tu, sehinggalah light energy ataupun photon. Light energy juga dikenali sebagai photon. Kan? Remember balik. Okay, sampailah light energy itu reach the reaction center P680. Pada P680 ada elektron kan? So elektron ini apabila dia menerima sahaja light energy dah sampai dekat P680. So menyebabkan elektron ini akan get excited and released to the higher level of energy and then captured by the primary electron acceptor kan. P680 hilang elektron kosong. Dalam masa yang sama water photolysis berlaku lah. Proses splitting of water berlaku. Ya, membentuk elektron, proton dan oksigen. Electron from water photolysis replace the loss of electron at reaction center P680. Okay. Oksigen byproduct lah. Proton nanti akan combine dengan NADP+ nanti last kali nak jadi NADPH ya. Okay. Lepas tu photoexcited electron and akan dipass oleh primary electron acceptor along ETC. Ya, ETC for photosystem tu mengandungi 3 kompleks lah. +2 quinone, 1 chrome kompleks and +2 cyanine. Okay. Ni +2 quinone, 1 chrome kompleks dan juga +2 cyanine. Jadi dia pass lah. Pass. Elektron ya dipass along ETC. Semasa passing of electron itu energy release here. Ya, apabila energy release, energy ini digunakan untuk produce the ATP by chemiosmosis process. So nampak ATP form lah here. Ya, and then end up plus cyanine akan pass the electron to the reaction center P700 dengan syarat P700 tu kosong lah. Okay. Lepas tu dalam masa yang sama, light energy is absorbed by the photosystem 1. Dan light energy akan pass lah from one pigment to another pigment until reach the reaction center P700. Photoactivation berlaku, so electron at the P700 get excited and released to the higher level of energy and then captured by the primary electron acceptor. Okay. So, loss of electron pada P700 akan replaced by the electron from P680 lah. Kalau P680 hilang elektron tu diganti dengan elektron daripada water photolysis. Ingat balik yang tu ya. Okay, lepas tu photoexcited electron then akan dihantar kepada ETC iaitu ferredoxin. Okay, daripada primary electron acceptor tu ke ferredoxin lah, iaitu along ETC. Kemudian NADP+ reductase akan menerima elektron, accept the electron from ferredoxin and then pindahkan elektron itu kepada NADP+.
NADP plus also combine with the proton, 2 proton here, and form NADPH plus H plus. Ni. Okay, NADP plus ni adalah final electron acceptor. Jadi product of the non-cyclic photophosphorylation, ATP, NADPH dan oksigen, jangan lupa lah, sebagai byproduct. Yang mana ATP and NADPH ni yang dihasilkan adalah equal. Kalau 5 ATP, NADPH pun 5, equal. Tapi dalam Kelvin cycle memerlukan lebih ATP compare with the NADPH. So, maksudnya kita perlu lebih lagi ATP. Kita perlu hasilkan lebih banyak lagi ATP. So, untuk hasilkan lebih banyak ATP, okay, cyclic photophosphorylation akan switch on. Manakala non-cyclic photophosphorylation akan off lah. Okay, so cyclic ni akan on untuk nak produce more ATP. Jadi cyclic photophosphorylation ini berlaku pada fotosistem satu sahaja. Fotosistem satu sahaja yang terlibat lah, kan? Okay, jadi yang mana samalah, hanya melibatkan fotosistem satu. So startingnya sama, so light energy akan is absorbed lah. Light energy is absorbed. Light energy is absorbed by the photosystem 1, and then light energy akan transfer from one pigment to another pigment until reach the reaction center P700. Contoh ni P700, okay. So sampai ke P700. Photoactivation berlaku pada P700. So di sini electron akan get excited and released to the higher level of energy and captured by the primary electron acceptor. Okay, P700 empty P700 ni kosong. Okay, lepas tu photoexcited electron akan dipass daripada primary electron acceptor along ETC, iaitu yang mengandungi ferridoxin, satu chrome complex and plastocyanin. Alah, kan? So masa passing electron, energy release is used to produce ATP by chemiosmosis. Kemudian P700 akan get back its electron. Dapat baliklah elektron dia untuk stabilize it. Lepas tu cycle itu akan repeated. Jadi kita nampak product of cyclic hanyalah ATP. No NADPH dihasilkan lah. No NADPH produce, okay? Hanya ATP sahaja. Tujuan cyclic adalah untuk nak produce more ATP. Yang ni kita dah bincang. Jadi jangan confuse lah. Okay, make sure kamu boleh explain. So kita dah bincang dah lah yang ni. Ini summary dia. Jadi light dependent reaction. Apa dia? Convert light energy to chemical energy. Means dia nak dapatkan ATP and NADPH lah. So ATP and NADPH ini dihasilkan melalui non-cyclic photophosphorylation. So non-cyclic photophosphorylation ni melibatkan fotosistem 2 dan fotosistem 1. Right? So apabila non-cyclic berlaku, bilangan ATP and NADPH yang dihasilkan adalah equal. So menyebabkan ATP not enough lah. Sebab ATP diperlukan lebih banyak daripada NADPH dalam Kelvin cycle. Jadi kalau ATP tak cukup, Kelvin cycle tak boleh nak proceed. Jadi kita perlukan lebih banyak ATP. So kita perlu lebih banyak ATP. Jadi cyclic photophosphorylation akan berlaku. Okay, kita nak generate semua ATP lah. Okay, dia apabila cyclic photophosphorylation berlaku, ATP produce. Hanya ATP saja yang dihasilkan. Jadi dah cukup lah ATP dan NADPH yang akan digunakan nanti dalam
Kelvin cycle dalam light independent reaction. Okay. So, okay. Bolehkah? Dina? Okay. So now kita nak tengok kepada light independent reaction iaitu Kelvin cycle. Okay, satu je objektif iaitu kamu perlu describe 3 phases in Kelvin cycle. So 3 fasa dalam kita Kelvin lah. Carbon fixation yang pertama, ni fasa pertama, carbon fixation. Fasa kedua reduction. N ni bukan AN, AND, N. Dan fasa ketiga adalah regeneration of RUBP. RUBP ni adalah molekul 5 karbon. Dia juga dikenali sebagai carbon dioxide receptor. Carbon dioxide receptor molekul lah. Molekul yang menerima carbon dioxide. Okay. Right. Jadi kita nak tengok detail lah proses Kelvin cycle. Okay, pengenalan dulu tentang Kelvin cycle. Apa dia Kelvin cycle? So Kelvin cycle ni adalah cycle process in which carbon dioxide is fixed to form glucose. Itu Kelvin cycle lah. Cycle process in which carbon dioxide is fixed to form glucose. Berlaku di mana? Berlaku di stroma of the chloroplast. 2 tempat je kamu kena remember ya. Pada chloroplast tu. Tilakat membran ke stroma. Kalau tilakat membran, light dependent reaction berlaku di sini. Okay. Kalau Kelvin cycle berlaku di stroma. Ingat tu ya. Okay, lepas tu Kelvin cycle ni menggunakan apa? Carbon dioxide as the source of carbon. So carbon dioxide ni datangnya daripada luar lah. Daripada environment. Jadi carbon dioxide akan masuk melalui stomata ke dalam plant cell, ke dalam mesophyll cell. Lepas tu carbon dioxide akan masuk ke dalam chloroplast. Okay, then carbon dioxide akan enter Kelvin cycle. Jadi itu carbon dioxide lah. Lepas tu ATP as source of energy dan juga NADPH as a reducing agent. ATP and NADPH ini dihasilkan daripada light dependent reaction. So betul kan dalam nota hampa tu, arrow dia tu bukanlah semua carbon dioxide ni bukan datang daripada light dependent. Betul kan lah? Padam buat amendment. Arrow dia tu kat sini je. Ya ni cikgu buat kuning lah. Aku nampak tak? Biru lah. Tak nampak tu. Itulah. Padam Arrow yang atas jangan sampai ke nombor 1. Maksudnya 2 dan 3 ni je. 2 dan 3 ni ATP dan NADPH ni from light dependent reaction. Carbon dioxide ni daripada surrounding actually. Okay, daripada surrounding. Daripada luar lah. Daripada atmosphere ya. Right. Lepas tu no need light energy lah. Tak ada tenaga cahaya. Sebab ni light independent kan. Jadi tak melibatkan tenaga cahaya. Okay, lepas tu dalam kita Kelvin ni dia melibatkan enzim lah. Dia ada enzim sebab dia melibatkan tindak balas. Jadi setiap fasa is mediated by an enzyme. Tapi kita tak payah know all the enzyme. Kita kena ingat satu je, masa fixation je enzim tu. Okay. Tu Kelvin cycle ada 3 fasa. Carbon fixation. Yang pertama, yang kedua reduction. Yang ketiga adalah regeneration of RUBP. 3 fasa ni lah. Okay. So ini overview bagi fotosintesis actually. Right. Okay, kalau kita tengok gambar ni nampak chloroplast. So kita nampak lah tilakat membran tu light reaction berlaku. Maksudnya light dependent reaction berlaku lah. Jadi nampak kalau light dependent reaction dia perlukan light energy lah. Nampak kan tenaga cahaya. Lepas tu dia perlukan air.
untuk bagi elektron kan, sumbangkan elektron air ni. Jadi air ni akan terlibat dalam non-cyclic photophosphorylation. Jadi apabila light dependent reaction berlaku, ATP dan NADPH dihasilkan. Right? Lepas tu di samping oksigen lah sebagai byproduct. Tu ATP and NADPH ni akan digunakan dalam Calvin cycle. Nampak Calvin cycle berlaku di stroma. Di stroma ya. Stroma. Okay, so dalam kita Calvin ni kita nampak carbon dioxide akan digunakan lah. So carbon dioxide akan enter Calvin cycle. Dia akan fit dalam Calvin cycle ni lah. Diikat ya dalam Calvin cycle. Lepas tu membentuk sugar iaitu glukos. Glukos. Ni glukos. So produknya glukos. Okay. Ini general lah. Right. Jadi now kita nak tengok Calvin cycle. Inilah kita Calvin cycle ni. Carbon dioxide yang akan digunakan untuk dia akan enter Calvin cycle dan akan fix lah. Ya, di Calvin cycle ni membentuk glukos. Di samping memerlukan oksigen pula. Memerlukan ATP dan juga NADPH. Ya. Okay. Jadi tadi cikgu dah bagi tahu ada 3 fasa kan. So fasa pertama carbon fixation, fasa kedua reduction dan fasa ketiga adalah regeneration of RUBP ya ataupun regeneration of carbon dioxide acceptor. Okay, jadi fasa pertama melibatkan kamu tengok fasa pertama ni kan. Fasa pertama melibatkan fasa dia adalah carbon fixation. Jadi carbon fixation ni maksudnya carbon dioxide akan enter the Calvin cycle. Apabila carbon dioxide enter Calvin cycle, carbon dioxide akan attach to the molecule 5 carbon namanya RUBP. RUBP ni memang akan ada lah dekat stroma tu, dekat Calvin cycle tu lah. RUBP ni dia macam oxaloacetate, dia adalah recyclable product. So dia nanti diikat, mula-mula dia ada, lepas tu dia hilang side, lepas tu dia form balik. Dia cancik semua lah. Okay. So mula ada, lepas tu ikat, hilang side, seminggu, lepas tu minggu depan nampak berjumpa balik. Macam tu lah. Tu RUBP ya. RUBP ni molekul 5 karbon. Macam dalam gambar ni nampakkan yang bulat tu adalah merujuk kepada karbon. So carbon dioxide molekul 1 karbon. RUBP molekul 5 karbon. Tengok dekat fasa pertama dulu ya. Carbon fixation. So carbon dioxide enter Calvin cycle. Then carbon dioxide akan attach to the RUBP. Ribulose biphosphate lah. Nama penuhnya ribulose bisphosphate ya. Nama singkatan RUBP. Cara tulis singkatan kena betul lah. R huruf besar, U huruf kecil, BP huruf besar. So RUBP lah. Okay. So carbon dioxide attached to the RUBP. Okay. With the presence of enzyme ya. Ada enzyme dekat sini. Iaitu RUBP carboxylase. Nama singkatannya Rubisco. Nama penuhnya RUBP carboxylase. Enzyme. Enzyme ni kena ingat. Kalau dalam light dependent, kamu kena ingat satu enzyme juga iaitu NADP plus reductase. Tu enzyme yang terlibat dalam light dependent reaction iaitu terlibat dalam non-cyclic photophosphorylation. Perlu ingat ya. Untuk Calvin cycle enzyme ni je, satu ni je kena remember. RUBP carboxylase. Okay. And then forming apa? Forming 6 carbon molecule. Molekul 6 carbon ya yang tak stabil. Right? And then after that, 6 carbon molecule unstable itu akan split kepada
molecule of 3 carbon, iaitu 3-phosphoglycerate. Satu molekul 6 carbon itu akan split kepada 2 molecule of 3 carbon lah, iaitu 3-phosphoglycerate yang dikenali sebagai PGA ataupun 3-ET. Okay. Jadi dalam pengikatan karbon ni, kita nampak 3 carbon dioxide akan attach kepada 3 RUBP lah. Kalau kata 3 carbon dioxide, kita perlukan 3 RUBP. Jadi setiap carbon dioxide akan attach kepada RUBP. So kita perlukan 3 RUBP. So apabila attach, dengan catalyzed by RUBP carboxylase lah, then forming 3 molekul 6 carbon yang tidak stabil lah. Dan masing-masing 3 molekul 6 carbon yang tak stabil itu akan split kepada 2 molekul 3 carbon, iaitu 3-phosphoglycerate. Jadi end up total of molekul 3 carbon yang terhasil adalah 6 molekul. 6 molekul lah. Okay, 6. 3 carbon dioxide bergabung dengan 3 RUBP, kita akan dapat 3 molekul 6 carbon yang tak stabil. Lepas tu, molekul 6 carbon tak stabil ni akan split kepada 2 molekul 3 carbon. 2 molekul 3-phosphoglycerate ni. Jadi kalau kata ada 3 molekul 6 carbon, total of molekul 3 carbon yang terhasil adalah 6 molekul. 6 3-phosphoglycerate. So nampak kat sini dia tulis 6 kan? Ni 6 3-phosphoglycerate. Selesailah fasa pertama. Okay. Any problem? Faham tak? Madam. Faham ya? Okay. Lepas tu diikuti dengan fasa kedua. Fasa kedua adalah reduction. Penurunan ya, reduction. Okay. So reduction ini melibatkan 2 step. Dia ada step ni, 2 step lah kat sini. So step pertama tu dalam reduction. Fasa kedua ni 3-phosphoglycerate ni. Phosphoglycerate ni PGA nama dia, nama singkatan dia PGA ataupun 3PG lah. Dia yang sama. Okay, 3-phosphoglycerate ini akan menerima phosphate group daripada ATP. Maksudnya dekat sini melibatkan proses phosphorylation and dephosphorylation lah. Ya. So ATP akan digunakan waktu ni. Sekarang ATP akan digunakan. So ATP akan lepaskan phosphate group dia menjadi ADP. So phosphate group akan bind lah with the 3-phosphoglycerate menjadi molekul 1,3-bisphosphoglycerate. Jadi kita tahu ada 6 molekul 3-phosphoglycerate, kita perlukan 6 ATP lah. Jadi 6 ATP akan lepaskan, masing-masing akan lepaskan phosphate group menjadi 6 ADP. Lepas masing-masing phosphate group itu akan bind kepada masing-masing 6 molekul 3-PGA. Menjadi 6 molekul 1,3-bisphosphoglycerate. Baik. Ya. Okey. Lepas tu diikuti dengan 1,3-bisphosphoglycerate ni adalah BPG ya. BPG. Singkatan dia BPG. So 1,3-bisphosphoglycerate ini pula dia nak jadi glyceraldehyde triphosphate. Jadi apa yang berlaku kepada 1,3-bisphosphoglycerate? So dia memerlukan NADPH. NADPH akan digunakan waktu ni. So yang mana NADPH akan lepaskan hydrogen atom, maksudnya dia akan oxidize lah. BPG akan reduced. Menerimalah, dia akan menerima hydrogen atom. BPG ni akan terima hydrogen atom daripada NADPH. NADPH akan jadi NADP plus lah.
Ya. Lepas tu apabila 1,3-bisphosphoglycerate terima hydrogen atom, diikuti dengan dia akan lepaskan phosphate group dan membentuk G3P, glyceraldehyde triphosphate. So ada 6 BPG, kita perlukan 6 NADH lah. Right? Lepas tu phosphate group yang release pun 6 lah. Keluar satu-satu kan. Bagi masing-masing 6 ni. Lepas tu result ni kita akan dapat 6 glyceraldehyde triphosphate. Okay, ini adalah fasa kedua. Reduction. Dapat tak? Faham tak? So dalam reduction kita menggunakan 6 ATP, yang ni 6 ATP, 6 NADPH. Kenapa 6? Sebabnya molekul tu ada 6. Okay, jadi perlu 6 lah. Kita dapat G3P. So dah dapat G3P. Okay. 6 G3P ni kan. So 6 G3P. So 6 G3P ini total of, kalau kata 6 G3P, total dia carbon ada berapa? Berapa total carbon? 1 G3P ada 3 carbon kan? Kalau 6 G3P ada total carbon berapa? Kat sini. Berapa total carbon bagi 6 molekul G3P? 18. Okay, dia ada 18 carbon. Okay, jadi apabila kita dah dapat 6 G3P ni, so 1 G3P akan exit Calvin cycle. Satu je, 1 G3P. Ya, satu molekul G3P akan exit, akan keluar lah daripada Calvin cycle. Okay, jadi kalau kata satu G3P keluar, satu G3P ni 3 carbon lah, 3 carbon kan. Lepas tu yang tinggal lagi 5 G3P. 5 G3P total dia 15 carbon. Okay, 15 carbon. Right? Lepas tu yang 5 G3P ini akan memasuki fasa ketiga. Fasa ketiga. Iaitu regeneration of RUBP. Okay. Jadi waktu fasa ketiga ni, 5 G3P ini akan rearrange. Okay, rearrange by accepting lah, dengan menerima phosphate group daripada ATP forming RUBP. 3 molekul of RUBP. Kita nak hasilkan 3 RUBP, jadi kita perlukan 3 ATP lah waktu ni. End up kita dapat 3 molekul RUBP balik. So 3 molekul RUBP ni total carbonnya berapa? 1 RUBP 5 carbon, 3 RUBP total carbonnya berapa? Berapa? 15 kan? Jadi sama tak? 5 G3P rearrange to 3 RUBP. 15. Jadi 6 lah rearrange lah. Ya, ditukar. So that's why lah yang perlu remain di dalam Calvin cycle 5. Kalau kata 2 G3P keluar, ya, kalau 2 G3P terus keluar, dia hanya satu je yang dibenarkan keluar. Dia tak boleh lebih satu. Kalau 2, contoh kalau 2 keluar daripada Calvin cycle. Ya. Kalau 2 keluar, yang tinggal adalah 4 G3P. 4 G3P mengandungi berapa carbon? 12. Kan? Kalau 12, kalau 4 G3P dia boleh rearrange kepada 3 molecule of RUBP? Tak cukup kan? Tak cukup. Tak boleh. So that's why lah 1 G3P sahaja yang akan exit lah the Calvin cycle. Okay. Jadi apabila 1 G3P exit Calvin cycle, ada masalah juga. 1 G3P tak cukup untuk hasilkan 1 molekul glukos. Calvin cycle memerlukan, Calvin cycle ni kita tahu, dia adalah gitar yang akan fixkan carbon dioxide menjadi 1 molekul glukos.
Jadi kalau kata satu G3P exit Calvin cycle, satu G3P ada 3 karbon. Jadi dia tak boleh nak form glukos lagi. So means here kita perlu satu lagi G3P. Jadi untuk hasilkan satu molekul glukos kita memerlukan 2 G3P lah maksudnya. Jadi maksudnya kita perlu ikat 3 lagi karbon. Jadi maksudnya karbon dioksida perlu ada 3 lagi. Perlukan 3 karbon dioksida lagi lah diikat dalam kita Kelvin. Okay, jadi datang pula 3 karbon dioksida lagi akan enter dengan 3 molecule of RBP catalyzed by the RBP carboxylase and then forming 3 molecule of 6 carbon which is unstable, then split kepada molecule of 3 carbon, totalnya 6 molecule lah of the 3 phosphoglycerate PGA tu kan. Okay, lepas tu sambung dengan reduction. Okay, reduction berlaku 6 ATP diperlukan lagi ya untuk berikan phosphate group kepada molekul PGA. Okay, kemudian membentuk 6 molekul 1,3 bisphosphoglycerate. Kemudian 6 molekul bisphosphoglycerate perlukan lagi 6 NADPH lah. Kita perlukan 6 lagi NADPH untuk ambil hydrogen atom. Okay, jadi 1,3 bisphosphoglycerate akan terima hydrogen atom daripada NADPH dan lepaskan phosphate group membentuk 6 molekul G3P. Apabila dah dapat 6 molekul G3P, baru satu G3P akan exit semula. Satu lagi G3P akan exit lah Calvin cycle. Remaining 5 akan regenerate to the RUBP. Dalam fasa ketiga, use 3 ATP. 3 ATP digunakan lagi juga. Okay. Jadi now kita baru dapat 2 G3P. So apabila kita dapat 2 G3P, 2 G3P ni akan combine, okay, undergo process, then form glucose. Jadi untuk menghasilkan glucose kita memerlukan 2 molekul G3P. Maksudnya kita memerlukan total of carbon dioxide berapa? How many carbon dioxide needed? Berapa kelas? Kita perlukan carbon dioxide berapa? Kalau nak bagi satu G3P keluar, kita perlukan 3 carbon dioxide kan untuk ikat. Itu kalau satu. Kalau kita nak bagi 2 G3P keluar daripada Calvin cycle, kita perlukan berapa? Carbon dioxide. We need how many? 6. 6 carbon dioxide. Ini conclusion dia. Jadi, to make 1 glucose molecule, kita perlukan 6 carbon dioxide lah. So, required fixation of 6 carbon dioxide molecules. Okay. Jadi, 1 G3P, from total 6 G3P in phase 2 will be used to form glucose. Tapi not enough, tak cukup ya. Sebab glucose 6 carbon, G3P molekul 3 carbon. Alright. Jadi maksudnya kita memerlukan 2 G3P untuk turn into 1 molecule glucose. Okay. Right. Jadi apabila glucose form, glucose akan sama ada disimpan ataupun diangkut lah. Kalau disimpan dalam bentuk starch, kalau diangkut melalui phloem dalam bentuk sucrose ya. Okay. Jadi untuk hasilkan satu molekul G3P, ya, kita perlukan berapa ATP? ATP yang diperlukan, kalau gambar tadi tu kan. Okay. So ini untuk satu molekul G3P ya, yang exit Calvin cycle. So kita memerlukan ATP berapa? Kiralah dekat fasa kedua ada 6, fasa ketiga 3. Totalnya 9. NADPH 6. Jadi untuk satu G3P kita perlukan 9 ATP dan 6 NADPH.
Dapat yang ni? Okay. Jadi untuk menghasilkan satu molekul glukos, 2G3P are needed lah from the Calvin cycle. Jadi untuk hasilkan satu molekul glukos, kita perlukan 2G3P, means here kita memerlukan berapa ATP and NADPH. So you times with 2 lah, darab 2 je lah. 9 darab 2, so 18 ATP, 6 darab 2, 12 NADPH. Ini adalah total ATP and NADPH needed dalam Calvin cycle untuk menghasilkan satu molekul glukos. Pengikatan 6 carbon dioxide lah. Dia bertiga-tiga. Kali pertama 3, kali kedua 3. Kali pertama 3 tu nak bagi satu G3P exit. Betul tak cukup kan? Kita perlukan satu lagi G3P. Jadi kita perlukan pengikatan carbon dioxide lagi. 3 lagi pengikatan carbon dioxide diperlukan. Okey. So selesai. Okeylah. Hampa rehatkan sekarang. So lepas tu perbezaan ni tak ada apa. Kamu just tengoklah perbezaan. Jadi antara light dependent and light independent reaction. Yang ni antara independent and dependent. Independent dulu diikuti dengan dependent lah. Okay. Jadi independent tu Calvin cycle ya. Tenaga cahaya tak diperlukan berbanding dengan light dependent. Berlaku kat mana? Light independent Calvin cycle ni berlaku dekat stroma. Dependent berlaku dekat tilakot membran. Okay, produk light Calvin cycle menghasilkan glukos. Untuk light dependent does not produce glucose. Okay. Untuk light independent Calvin cycle use ATP and NADPH. Kalau light dependent produce ATP and NADPH. Okay. Oxygen. Untuk light independent Calvin cycle, oxygen atom is not released. Untuk light dependent, oxygen atom is released. Waktu non-cyclic photophosphorylation tu. Lepas tu water photolysis untuk Calvin cycle does not occur. Untuk light dependent, water photolysis occurs. Carbon dioxide untuk Calvin cycle use. Untuk light dependent not used. Itu perbezaan lah untuk nak bagi kamu lebih memahami lah kan. Antara light dependent dengan light independent reaction. Okay, habis. So, any question? Selesai topik 6. Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Tak ada. Faham tak? Bolehkah? Cikgu laju sikit lah kot. Tapi dia tak susah. Dia macam once you dah cellular respiration, kamu dah tengok kan. Okay. Yang ni macam dia macam cellular respiration jugalah, dia ikut start. Okay, dan Calvin cycle tu very simple lah, senang je. Enzim satu je enzim kena remember iaitu RBP carboxylase dalam Calvin cycle. Kalau dalam light dependent reaction iaitu NADP plus reductase. 2 enzim lah total yang kamu kena tahu. Tapi kena tahulah kat mana kan. Jangan pula tersilap pula. Okay. So itu sahaja. Cikgu nak kamu buat tutorial topik 6 and we are going to discuss it next class. Waktu amali. Minggu ni amali kita secara asing ya. So kamu hanya akan buat tengok video, lepas tu kamu akan terus buat sendiri je lah. Okay. So maksudnya waktu kelas amali nanti kita akan sambung tutorial lah. Jadi kita akan bincang dulu soalan tutorial topik foto. Lepas tu kita masuk topik 7, gases exchange. Jadi boleh study lah ya. Okay, any question? Ada soalan? Tak ada, madam. Okay. Keep on study untuk preparation for your BioBlast challenge this coming Friday. Okay? Alright, so I think kalau tak ada apa-apa, kita stop class today. Jumpa hari Khamis. Khamis kan? Okay.
So thank you. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye. Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Madam. Welcome. Okay, welcome Syarul. Ada soalan ke? Okay.